Yang kurang elektron ke kiri. Yang kurang baki Sekejap. elektron. Tolong bagi tahu Dania Kristina. Okey, dia kena join balik apa GC ni sebab tiba-tiba kena remove. Okey, tadi siapa cakap tadi? Ke kiri tu macam mana? Ke kiri tu makin kurang jumlah baki elektron dia. Apa yang dimaksudkan dengan baki elektron? Jumlah elektron dalam outer shell, shell yang paling luar. Shell yang paling luar. Alright, lagi. And then tu kalau kiri ke kanan, how about atas ke bawah? Semua banyak cakap pasal kiri ke kanan secara kita panggil sebagai horizontal, how about vertical pula? Okay, so ikut group and then? Kan ikut group masing-masing lah macam Apa? Tadi semua cakap kiri ke kanan. Okay, ada yang cakap from left to right jadi metal to non-metal. And then from left to right, from right to left, dia punya baki valence electron berkurang. Okay, how about from top to bottom, daripada atas ke bawah? Tapi must be in the same ni lah, dalam same dia punya garisan ni lah, tak boleh lah atas ke bawah tapi sengit. So dia dah tak atas ke bawah. So what about from top to bottom? Bilangan proton dia makin banyak. Okay, but it is a general trend. Memang semakin banyak from top to bottom pun semakin banyak. From left to right pun semakin banyak juga. Bilangan shell tu. Okay, bilangan shell. Apa terjadi kepada bilangan shell? Siapa yang tak cakap dari bilangan shell? Sama. Shell stesen minyak ke? Oh, shell cengkerang ke? Cengkerang. Cengkerang? cengkerang. Dia punya Cengkerang ke? arrangement. Apa dia? Arrangement dia. Arrangement. Okay, apa yang terjadi kepada shell in this periodic table? From top to bottom. Ya, bilangan shell setiap atom Shell yang banyak. Semakin banyak. Yes. Okay, tak apa, nanti kita akan bagi. Okay, for today, okay, sebab semua dah buat 4.1 tu, tengah in process buat 4.1, so kita akan masuk 4.2. So dalam 4.2 ni ada dua after you learn today lesson, okay, you be able to describe the modern periodic table of element, boleh describe, and then boleh generalize secara general lah. Okay, apa hubungan dia ada between proton number, position of element of the periodic table. So after this class, you'll be able to decode that periodic table tu. Boleh tahu macam mana how the periodic table tu are assigned, are arranged. Okay. Okay, jom kita tengok macam mana. Okay, kalau kita tengok dekat this periodic table, okay, kita tengok cikgu dah rekam. Okay, apa yang kita dapat tengok ni? Kalau dalam table kan, selalunya dalam table dia ada apa? Bukan meja dalam table, dalam jadual. Dia ada bilangan shell. No, katalah satu jadual saja, tak kisahlah jadual, katalah jadual waktu. Oh, Ha. susunan. Bahagian. Okay, macam mana how things okay are arranged dalam satu jadual. X and Y. Macam Makin kotak-kotak. jauh dari part C dia akan Yes. Kita X guna and jauh Y. dari cara part C apa? makin Makin jauh meningkat. daripada part makin Kita meningkat. ada X dan Y. Kita ada paksi, kita tak bagi X dan paksi lah. paksi Kita Y. ada column and kita ada vertical. So apa column? Column tu tiang lah. Okay, tiang. Ni tiang dia column. Okay, column secara vertical atas ke bawah. Okay. And then we have a row. Okay, kiri ke kanan. So nanti katalah bila buat jawab dekat dalam docs kan. Bila nak buat satu-satu jawapan, okay, and then you want to insert table, macam ni nak insert table. So kita ada, sini kita ada satu-satu lah. So yang ni column, okay, and then ni column, satu column lah ada. But kita ada sampai 9 rows, okay. Macam ni, kalau macam ni. Kalau macam ni kita tengok, we have 1, 2, 3. We have 6 column and then we have 8 row.
Kalau macam dalam jadual, kita adalah waktu ke kat sini and then bawah ni hari. Okay, Ahad sampai Khamis and then waktu dia. Okay. So same juga dalam periodic table. But in the periodic table kita tak gunalah sini hari ataupun sini waktu ke apa. But sorry, apa baru terbakar ni. Okay, kalau in periodic table, okay, kita yang ke bawah ni, kolom ni kita panggil sebagai group. Okay, kumpulan ke bawah ni. And then ke kanan ni, okay, kiri ke kanan row ni kita panggil sebagai period. Okay, period dalam bahasa Melayu cikgu tak pasti period dalam bahasa Melayu ni bermaksud apa. Periodicity lah. Okay, kita ada period. Kita ada period 1 until 7 and then kita ada group 1 until 18. And then dekat bawah sini, okay, ni bukan bermaksud this is ni group 4, group 5, group 6. Ni group 18. No. This is, kita klik dekat sini, dia expand. Okay, semua ni, these two, lanthanide and actinide ni, both kita panggil sebagai, they are lanthanide and actinide lah. Okay, they are in group 3. Semua ni dalam group 3. Okay, so kenapa dia expandkan ke bawah ni? Because if you put semua dekat sini, jadual ni akan jadi terlalu besar lah and then tak nampak dia punya relationship tu sangat. Because dia extend. Sebab tu dia extendkan ke bawah. So remember, for this one kat bawah ni, they are in group 3. But they are in period 6 and period 7. Okay. In periodic table juga, kita boleh classifykan group ni into two things juga. Okay, the first one adalah, sekejap mana pen. Okay, kita ada the main group. Alamak, warna hitam, tak nampak. Okay, we have main group. Okay, this is main group. Okay, ni semua adalah main group. And then di tengah-tengah ni we have, kita panggil sebagai transition group. Okay, kenapa transition? Nanti you will learn later. Sebab apa kita panggil sebagai transition. Okay, and then flammable, apa yang flammable? Okay, and then how about the okay, jap kita pergi ke sini. Okay. So, kalau kita tengok juga dekat sini, periodic table of element ni disusun secara systematic. Okay. In apa? Ascending order of proton number. The proton number increase lah. So, if you see from this table, proton number 1 increase until last sekali 118. Increase 1, 2, 3, 4. Okay. It is correct. The number of neutron number pun increase. Okay. But kita tak cakap lah dia write in increasing number of neutron. Why? Kenapa kita tak cakap ini increasing number of neutron? Because the number of nucleon. Because kalau kita tengok number of nucleon tu, it is not increase. Kita tak nampak dia punya trend je. For example, hydrogen 1 and then helium 4, 7, 9, 10, 12. Kita tak nampak dia punya trend yang jelas. But if you use proton number, semua increase by 1. 1, 2, 3, 4, so on until 118. So kalau the question asks, okay, how kata dia tanya, how is the periodic table is classify ataupun arrange? Okay, cakaplah because bukan because the periodic table are arranged in increasing number of electron, proton. Proton and electron. Ini proton bukan elektron. Walaupun dia sama but you use proton. Oh. Okay, next. Okay, kalau kita tengok dekat sini pula, alright. Dalam periodic table tu, since we use a table, a 2D table, so we have paksi X dan paksi Y. So there are two components lah. Kita ada vertical column, tiang tadi tu, cikgu panggil. Ni tiang dia, we call as a group. Kita panggil group 1 until group 18. Okay, and then kita ada row. Okay, row ni kita panggil dia sebagai period. Okay, period. Okay, dalam group okay, kita akan tengok apa yang ada dalam group and period. Okay. So, persamaan in group. Apakah persamaan? What is the similarities of all elements in each group ni? Siapa boleh bagi tahu?
Persamaannya adalah Apa cik? Okay, what is the similarities, persamaan, properties lah, yang similarities lah dalam satu group ni. Okay, group 1 apa yang sentiasa sama, group 2 apa yang sentiasa sama. dia group 1 dengan property lain. Metal. Dia punya Alkali dia? metals. No, tu kalau group 1. Okay, kenapa group 1 ni, elemen in group 1 ni disusun dalam group 1? Kenapa elemen in group 2 disusun dalam group 2? And so on. dia Sebab punya jenis metals. Sebab dia Is it really jenis metal? bukan sebab apa nama Bukan. baki elektron dalam outer shell. Okay, kita tak cakap baki elektron, kita cakap sebagai kita panggil sebagai the outermost, kita panggil valence electrons. Okay, VALENCE, valence electron. So valence electron tu dia bukan baki, dia apa, elektron yang berada di shell yang paling luar. Okay, shell paling luar. Contohnya dalam group 1 ni, semua shell paling luar ni we only have one electron. Kita tengok lithium ada 1, sodium 1, potassium 1, semua 1 hujung dia. Last kali. Okay, kat sini. But kalau group lain, okay, katalah group 2, kita ada 2. Okay, but group 3, okay, group sini apa yang expect? What is the valence electron for group 3 ni? Group Dia group lah. For this tak group, ikut for group ni, yang cikgu tunjuk dekat sini. tak ikut je. Sini dah 1, sini 1, sini 2. Okay, sini 2 the valence electron. How about group 3? Not 3. The answer is not 3. Bukan 3. Kenapa not 3? Sebab dia ada macam Sebab dia apa special. Special. Dia ada special ni. Special case. Okay, kita akan tengok dekat sini kenapa. Alright. Kalau group 1 and group 2, okay, kita ada 1, 2. But in group 3, tiba-tiba dia ada 2. Okay. 2. 2. But group 4, ada 2 juga. 2. Semua 2. 1. So dia ada either sama ada 1 ataupun 2. Transition metal ni. So transition metal ni dia punya valence electron dia is either 2 ataupun 1. Tapi kita tak gunakan the same formula macam group 1, 2, 13 and 18. Kalau contohnya group 3 kan kita tengok they have 2. Okay, but sometimes kalau kita tengok dalam group 5 ni, niobium ni, they have 1 valence electron. While dekat vanadium ni dia ada 2. So dia tak ada rules lah untuk this transition group ni. Transition group ni assign based on their proton number. Semata-mata. Okay, but for group 1, group 2, the main group ni, group 1, group 2, 13 until 18, they are based on their valence electrons. Tetapi group 13, bukan bermaksud the group 13 ni have 13 valence electrons. Okay, they have 3. Okay, 13 until 18 ni 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Dia punya valence electron bukan 13, 14, 15, 18, no. Okay, because the outermost shell basically dia akan ada 8 lah. Okay, paling banyak akan ada 8 untuk valence electron. Sorry, the valence shell tu. Valence shell tu maximum will have 8 sahaja. Dia tak boleh lebih daripada 8. But dalam shell yang dalam-dalam tu boleh lah. Nanti kita akan tengok kenapa. Oi, siapa tu? Terkejut. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, okay, the position of an element based on electron arrangement. Okay, siapa ingat kita dah belajar electron arrangement? Macam mana nak tulis electron arrangement? Mula-mula first shell. Shell 2. Okay, macam mana kita nak tulis? Okay, cikgu pergi Jamboard. Semua masuk Jamboard. Okay. Okay, tulis dekat guna apa, sticky pad. Cikgu akan tulis dia punya apa tu? Dia punya
element, and then you need to write dia punya electron arrangement. Alright, boleh masuk. Okay, cikgu nak neon. Cikgu nak semua tulis neon. Cikgu bagi simbol and dia punya Cikgu, dia perlukan access. You oh, need perlu ke access. access. Sorry. Kena access. Sorry, silap tak tukar dia punya ni. Sekejap. Alright, boleh masuk. Okay, cikgu akan tulis dia punya elemen, dia punya standard apa? Standard punya apa nama benda tu? Simbol dia tu. Alright. Sekejap, tak nak lah. Helium sikit sangat. 7, 9. Sekejap, silap Okay. Siapa tu? Dia neon? No, cikgu tak nak guna neon. Sekejap. Cikgu nak semua tulis dia punya electron arrangement. Okay, dia punya ni N Cl Cl. Macam mana nak tulis? Sekejap, boleh tak? Okay, tak boleh lah tulis dia punya apa? Dia punya subscript tu. So cikgu akan beritahu Cl. Okay, dia ada 35.5 and 17. Okay. So you need to figure out which one yang nak tulis. Okay, lagi yang lain mana? Hilang. Sekejap. Mana yang lain? Seorang je tulis. Okay, based on this electron arrangement, apa lagi maklumat yang boleh dapat based on this 287 ni? Okay, tulis dekat notepad. Tulis. What is the meaning of 2.8.7 tu? What kind of information that you can get from 2.8.7? Macam mana tu? Okay, what information, apa maklumat yang boleh dapat berdasarkan 287 tu? Okay, tulis dekat dalam Jamboard tu. Okay, lagi. 7 is the valence electron. Bukan 7 is the valence electron. It means chlorine has 7 valence electron. Okay. Bukan 7. 7 is the valence. Itu maksudnya 7 ialah electron valence. No. It means chlorine has 7 valence electron. Chlorine mempunyai 7 valence electron. Okay, lagi apa maklumat yang boleh dapat based on 287 ni? Okay, the group of elements. How do you find the group of elements? Luqman. Nah, Luqmanul Hakim dah tulis tu, the group of elements. Okay, how do you find the group of elements from dia punya electron arrangement?
Okay, yang information tu jangan compilekan in satu apa sticky notes tu, asing-asingkan supaya senang nak baca. Okay, by observing the valence electron. So, adakah bermaksud 287 tu 7 valence electron? So, group apa yang klorin ni? Group 7 ke? Bukan. Okay, so group apa? Grup 17. Group 17. Alright. Okay, lagi apa maklumat yang kita boleh dapat lagi? Adakah ini sahaja yang kita boleh dapat? The valence electron. Dia punya group. Okay, lagi? Apa maklumat yang kita boleh dapat lagi? Apa saja maklumat yang dapat? Apa lagi maklumat yang kita boleh dapat based on 287 ni? Banyak lagi ni maklumat kita boleh dapat. Berdasarkan 3 number ni je kita dah boleh dapat lagi beberapa maklumat. Okay, number of electrons in each ring tu taklah sebab dia in each ring tu tak diperlukan pun. Okay. But kita boleh tahu apa? The total number of electron. So kita boleh tahulah the number of proton dia. Okay. So satu lagi can know the number of proton. Tapi ada lagi. Okay, number of proton. Okay, so kita tahu number of proton. Okay, lagi apa lagi? Okay, the third row has 3 rings of electrons. No, the third row does not have 3 rings of electron. Okay, it's a little bit cara tulis tu salah. Even ke tulis kat sini. So, it means 287 they have apa? 3 rings ataupun you have 3 shells. Okay, use shell, jangan guna ring. Ring pun boleh, shell pun boleh. No, not the number of nucleon. Okay, you have kita ada 3 shells. 1, 2, 3. Okay, you know. Okay, you have 3 shell, the number of shell. Yes. Number of shell, okay. Lagi boleh tahu apa lagi? Lepas tahu the number of shells, you can know apa pula? About the valence electron. Okay, valence electron cikgu dah cakap. Okay, cikgu letak satu tempat untuk untuk tulis dia punya information. Okay, semua sini ni information. Okay, mana lagi? Information semua letak satu tempat. Yang nombor tu semua letak belah kiri. Okay, so apa lagi yang boleh tahu? Okay, energy level ni kita tak belajar lagi. Okay. Tak boleh tahu pun sebenarnya. Energy level based on arrangement ni. You tak boleh tahu secara kuantitatif lah. So tak boleh tahu mole ke apa. Alright, so apa lagi? You already know dia punya number of shells tu ataupun number of rings. So based on the number of rings and number of shells tu boleh tahu apa pula? Boleh tahu period. Period dia. So which period? The third. Because 3 rings. 3 shells. So period berapa? Period 3. Okay, period 3. So satu lagi maklumat can get from this 3 benda ni. The period. Yeah, period 3.
Based on dia punya shell tu lah. Based on number of shell tu. So kalau kita tengok dekat sini. Okay, from this tiga nombor ni je. Okay, you already know a lot of information. Number one, you know the number of protons. Okay, dia punya apa. Apa lagi? Valence electron. Okay, valence electron. So boleh tahu group dia. Okay, group berapa. Mana dia group? Okay, group. Okay. And then boleh tahu number of shells. And then dia punya period. Okay, next kita pergi pula ke sekejap. Alright, so pergi ke Google Classroom. Okay, Google Classroom. Dekat sini. Okay, klik dekat activity 4.2 ni. Okay, cikgu tak nak buat yang semua ni dulu. Semua ni you need to do in buat dalam waktu kerja sekolah lah. Okay, I need you to do this. Okay, group B and group C ni. Sorry, sekejap. Bukan. Kenapa sampai 3 kali? Sekejap. NAMG. Okay, buat yang B ni dan B ni. Dua ni saja. Okay, dalamnya ada yang silap. I need you to identify mana satu yang silap ni. B yang mana? Okay, dua-dua B ni. B yang ni dan B yang ni. Oh. Okay, sebelum tu, okay, sebelum buat ni, okay, cikgu nak semua tengok dekat sini. Okay, in each group ni, kita ada nama dia masing-masing. Okay, certain groups ni, they have their own name lah. Dia ada nama special, group 1, group 2, okay, group 17, group 18. Okay, group 1. Okay, group 1 nama dia kita panggil sebagai alkali metals. Okay, next week kita akan pergi, kita akan belajar why group 1 ni kita panggil sebagai alkali metals. Okay, group 2 alkaline earth metal. Kenapa juga alkaline earth metal? Okay, group 3 to 12 ni. Ini yang cikgu panggil sebagai, cikgu bagi tahu tadi, transition elements. So nama special dia adalah transition elements. Okay, group 17 halogens. Ini halogens. Okay, and then group 18 kita panggil sebagai noble gas ataupun inert gases ataupun kita panggil sebagai dalam bahasa Melayu gas lengai. Dia tidak react. Dia tidak boleh, dia tak reaktif lah. Okay, nanti kita akan tengok kenapa group 18 ni tak reaktif. So apa yang cikgu nak sekarang, okay, buat ni je B2 ni. Dua yang ni je. Ni pun buat jugalah ni. Group C ni. Sebab dah tahu tadi nama dia, we can do this. Okay. And then for B table ni, okay, ada kesalahan. I need you to identify the kesalahan dia tu and then write dekat chat. Jadi yang kena buat B dengan C dekat nombor 2 saja. Semua yang table saja. Buat yang semua table, senang. Apa yang dekat screen ni, table ni B, C, B ni. Tiga-tiga table ni dulu. Okay, siapa yang tak boleh buat, siapa yang boleh buat dalam Google Docs, boleh buat dalam Google Docs, okay. And then siapa yang tak boleh, yang buat atas buku tu, yang susah ni buat dalam buku je lah. Okay, buat dalam buku. Siapa boleh guna komputer tu, you can open new tab ke buat docs ke, you can buat guna komputer. And then nanti submit je dekat situ balik. Okay. Yang susah nak guna komputer, tulis dalam kertas saja. Tapi jangan hilangkan kertas tu, buat dalam buku chemistry yang dah. Apa sahaja ke salin-salin? Apa dia? Salin table saja. Okay. Salin table saja, tak perlu salin soalan. Okay. Okay, siapa yang nak tengok predict table, saya cikgu sharekan. Kena bookmark ni, laman web ni untuk predict table because memang cikgu akan refer this predict table saja. Sebab senang nak access.
Okay, cikgu nak semua try to complete it before 4 or 5 because after that akan buat ni lah main quizzes. Maksudnya kena buat sekarang ni. Yelah sekarang lah. Oh. Buat jangan sekejap je. Kita semua buat kerja. Kerja sekolah. Kerja sekolah. Nanti ada juga kerja sekolah. This is activity. Cikgu buat apa tadi? Buat apa tu? Buat table yang cikgu tunjuk ni. Okay. Okay, lengkapkan. Ada 3 table ni. Ni 3 table. 1, 2, 3. Just salin the table and then lengkapkan. Tak perlu salin soalan. Alamak. Sekejap. Call it. Alhamdulillah, sorry. Tak cikgu beli apa? Terlambat. Calculator je. apa tu? Calculator je. Calculator yang cikgu Basri suruh beli tu. Okay, beli yang 570 tu. Cikgu tahu. Fuyo. Mestilah cikgu tahu. Hebatnya. Sebenarnya cikgu ada je kat situ. Oh? Cikgu mana? ada. Cikgu ada. Cikgu ada. Hari Khamis cikgu ada je kat situ. Oh, tak perasan. Very good that. Oh. Okay, siapa yang dapat detect apa yang salah dalam table tu? Dalam table apa? Susunan. Dalam soalan ni lah. Ada yang Yang- salah. Dalam table ni apa yang salah? Number of shells occupied itu bukan patut yang 2. Yang mana? Numbers yang jadual B. Okay, 3B. dua-dua jadual B. Jadual 3B, 3B. okay. Number of shells occupied with electrons itu bukan patut yang 2 je. Lagi? Lagi apa yang salah? Stuck ke ni? Mana Luqman? Sekejap. Lithium bukan patut yang 2 dengan 1 je. Dia punya elektron. Okay, yang ni kalau kita tengok, okay, di list 4. Sekejap. Okay, dia sebenarnya bukan untuk lithium, okay. Soalan ni salah, they should be for elemen apa? Misalnya untuk elemen apa? Elemen sodium. Should be sodium. Kenapa cikgu kata elemen yang salah, bukan the number of rings apa-apa yang diisi tu salah? Sebab salah electron arrangement tu. No.
Right electrogram tu sebenarnya betul. Dan number of shell tu sebenarnya betul. Dan period tu saya 3. Betul lah, period 3. Malaysia saya period 2. Bukan 3. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dibandingkan dengan apa? Dengan Ya. dengan magnesium, Magnesium. aluminium, Okay. lagi Carbon, nitrogen, oxygen, karbon, nitrogen, oksigen dengan fluorin dengan fluorine, neon. neon. Okay, kalau Dia kita tengok banding dekat semua sini, dalam period 2. Semua no, dalam period 2. MgNaL dalam period apa? Semua dalam period. Okay, dia ada yang dalam period 2, ada dalam period 3. Pening kepala lah. So, kalau tengok dekat sini, so sepatutnya dia just Na lah dekat sini. Bukannya, sekejap cikgu guna NA. Na lah. Sebab kita nak bandingkan dengan group 2. Period 2 kat sini. Okay, and then yang ni dah jadi period 2 lah. Ni period 3. Okay. So, Na tu yang salah. Okay, dah complete belum jadual dia? Sebenarnya sama je 2B dan 2B dan 3B ni. Sama je. Okay, so tak payah buat banyak-banyak kali. Yang beza dia apa? Beza dia you need to add satu row. Okay, you need to add satu row dekat sini. Okay, letak period. Dekat sini, letak sini buat for period. Period. So sini sebab dia ada period dekat sini. So tak perlulah buat sampai dua-dua. Kita nak buat apa? Buat apa? Isikan table tu lah. Lengkapkan table tu. But tak perlulah sampai buat 2 kali. Because kalau baca betul-betul tengok just tambah period je. They are the same je. Beza the period kat sini. Okay, so just buat table B ni. Di atas ni add period and then buat group yang table C ni. Okay, siapa dah complete? Nak sharekan dia punya answer? Ada tak? Malu-malu. Sekejap. Tadi dia dah back crash. Wait, what happened? Okay. Cuba masa. Tadi ada 36 people. Kenapa 3 orang left? Cikgu, untuk soalan C tu, cikgu yang jawapan tu, muka surat dia berapa you? C yang mana? C yang table kedua ni. Ni. Dekat. Ya. Yang ni. Ya. Okay, buka textbook. Sekejap. Oh, dalam textbook dia tak bagi tahu nama dia. Sekejap. Okay, boleh cari dekat sini sekejap. Dia tak bagi tahu. So ni kena research lah. Okay, cikgu dah tunjuk tadi dalam ni, nanti cikgu akan sharekan. Bila dah habis buat nanti, baru cikgu akan sharekan. So you need to know dulu. Kena tulis dulu dia punya answer. So boleh cari je dekat Google, what is group 1 call as, group 2 dipanggil apa, group 3, group staff name. Dia ada nama khas dia.
Betul dia gerak. Okay, dah. For 4-5 minit dah. Belum. So event tu saya nak cari Apa dia? Tadi je betul senyap. bilangan bilik. Bilangan bilangan apa cikgu tak dengar? Hujan. Tulis dekat chat lah. Cikgu tak tahu, tak dengar apa dia cakap. Bilangan valent tu based on apa? Kena write lah electron arrangement dulu. Kena write electron arrangement baru boleh tahu bilangan valent. But kalau tengok pada periodic table pun dah boleh tahu dah bilangan valent dia. Tengok table bawah. Table bawah tu sama je. Okay, table bawah tu tak perlu. Buat je guna yang table atas ni. Tapi dekat sini tambah period. Tambah satu lagi row, tulis period. Tambah satu lagi row. Saya guna satu apps ni dia terus add text terus. So saya terus buat dekat Boleh. bin lah. Boleh terus okay. buat. Boleh share dengan kawan tu. Nanti senang. Tulis je dekat atas PDF. Boleh. Okay, table bawah tu sama je table bawah, but dia cuma tambah yang period ni. Kalau tengok dekat sini, dia tambah period dekat bawah ni, yang ni. So, dia sama je table B ni. Just add period dekat bawah dia. Dah siap. Walaupun PDF crash, boleh dah siap. Okay, siapa yang nak present answer? Siapa yang dah siap tu? Saya boleh saya present? Present. Okay. Present lah jawapan dia. So untuk
electron arrangement untuk sodium ialah 2.82.1. Okay. Number of valence electron untuk sodium ialah 1. Dan group untuk sodium ialah 1. So macam mana dapat electron arrangement tu? Ikut bilangan elektron dia. So Bilangan macam dapat pada mana bilangan elektron tu? daripada bilangan proton yang ada dekat periodic table. Alright, okay. Kemudian lagi. Okay, semua yang lain setuju tak dengan jawapan Mirza? Setuju. Cuma cakap setuju je ke semua Ya, sama? saya setuju sebab sama. Okay, lagi? Bawah Lepas lagi? Okay, bawah lagi. Ni. Hmm. Group 1 alkali metals. Group 2 alkaline earth metals. Group 3 to 12 is transition metals. Group 17 is halogens. And group 18 is noble gases. Alright. Okay, thank you Mirza. Yang kat bawah ni sama je. Sama je, tambah period tu. Dia tunjuk buat period. Alright, okay. Your homework adalah semua-semua soalan dalam ni lah, lengkapkan balik soalan yang dalam ni. Sekejap cikgu share. Sekejap. Mana dia? Okay, sini. Lengkapkan soalan sini lah. Okay. Isi je soalan dia. Isi tempat kosong tu. Okay, lengkapkan table dia. Alright. Okay. Dia punya deadline before class Selasa ni lah. Okay, before class Selasa ni. It's for 4.1. Okay, and then siapa yang tak boleh guna komputer tu, just write atas kertas lah. Just write the answer only. Tak perlulah salin soalan. Okay, kita akan main quizzes. Okay, ada 4 question sahaja. Yeay. Okay, tulis nama betul-betul. Jangan tulis nama pelik-pelik. Cikgu, Yes? semua ke soalan Semua soalan apa? yang ini? Yang homework tu, yes. Semua soalan. Isi tempat kosong je. Okay? Siapa yang tak boleh nak jawab guna komputer tu, boleh print. Okay, siapa yang tak ada printer, just write your answer sajalah. Tulis jawapan saja. Cikgu, yang A dengan C ni mesti habiskan juga. Apa dia? Yang A dengan C yang macam ayat ni. A dengan C. Sekejap, cikgu tengok. Isikan tempat kosong ni. Isikan tempat kosong, tak perlu tulis habiskan, tulis je perkataan dia. Okay. Tulis perkataan dia saja. But tulislah 2A. Apa dia? 2A, the answer. Ada 2 answer, so you need to put 2 answers lah. Janganlah tulis jawapan dia saja, itu nak tulis apa jawapan dia. Apa soalan tersebut. Alright, okay, masuk. Siapa yang masuk belum? Ada 4 question saja. Tak payah kuliah kelas, tak apa. Sini semua sama, satu kelas. Kita ada 29 people. Yang mana lagi hilang? Sekejap cikgu tengah loading. Okay, siapa yang baru masuk balik tu dah ni link quiz cikgu bagi dekat chat. Ajmal mana ini? Senyap ke? Ada dalam GM.
Kena cucuk, nangis. Tak boleh Tak ada cakap. LDL. Tak ada? Tak ada, dia Tak ada, hilang. dia hilang. Hilang. Saya call. Kita Tadi dia cakap hujan internet apa no? Hujan tak apalah. hujan. Lupa hujan. Tak apa, cikgu sharekan recording. Okay, dari berapa orang ni? Ada malas lah kira 1, 2, 3, 4, 12, 21, 2, 3, 4, 25. Cikgu. Baru ada 29. Should have 33. Okay, masuk 30 cikgu start. Jangan lambat masuk tu, nantilah dia masuk balik. Alright, cikgu start. Sure, siapa dapat potong hair tu? Laju, Yuli. Come on. Sure, siapa dapat potong cikgu? Cikgu hair. Hai. Wah, cikgu hair. Agak dah. Ada agak dah. Macam-macam. Tak ada dah potong. Semua dah. Tu laju. Warna akhir. Semua dah down. Ada lagi 9 people. Hai, Siap, salah rendang. Cikgu buat soalan, mestilah cikgu tahu jawapan. Hai. Saya cuba siapa dapat potong. Oh ya, ada lagi.
Accuracy dah drop. Okay, siapa tak boleh join quizzes tu? Oh, siapa ni? Okay, tak apa. Okay, semua dah complete. 32 people dah complete. Okay, yang bawah ni diorang ni internet problem ke? Kemal? Tiba laju pula. Kemal jawab ni. Kau jawab berapa kali 1. Banyak kali Kemal jawab. Apa Kemal ni? 2 kali. Kemal. Jawab 2 kali pun. Tidak. Jawab 2 kali pun tak boleh potong. Aduh, macam-macam. Tu Lim Sirong dia apa 2 kali kat ke? Tak, dia dengan jawab. Come on. Dia sebenarnya kalau yang jawab 2 kali dia akan tanda dengan dia macam tanda star tu. Tu kalau tulis nama, kalau guna nama sama. Tengok di nombor 8. Alright. Oh, Okay, yo. ada lagi yang belum complete. Okay, semua dah complete. Okay, good job everyone. 71% dapat accuracy total. So berapa? B lah. B plus lah. So semua dapat B plus. I mean like lesson objective ni 71% lah. Semua dah dapat achieve. Okay. So jangan lupa homework. Okay, homework yang ni. Okay, just write saja. Okay. Buat slow-slow je. Katalah ni sebab cikgu nak hari Selasa. So ni lepas ni sebab ni tak ada kelas, rehat lah. Okay. So malam ni jawab 1 page ke. Okay. And then hari sambung lah buat. Jangan tangguh-tangguhkan kerja. Alright. Sir, yang bawah tu dengan atas sama je kan? D ni beza dia cuma yang ni ada period. Period tu dia yang beza. Okay. Yang ni tak ada period. So siapa yang tulis dalam buku, just buat satu table ni saja dah cukup. Okay, but tulislah period dekat sini. So tak perlu nak salin 2 kali period. Okay, and then for yang jawab yang buku ni tak perlulah lukis juga. Okay, this table ni. Tulis je jawapan apa. Tulis jawapan saya, soalan tak perlu salin. Okay. Ada soalan tak before cikgu endkan our lesson today?